Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam program Sembang Santai kita. Malam ni kita nak santai-santai je, talking about psychology, talking about something that we can improve on ourselves and others, betul? Kerana saya yakin safety and health not only on the workplace, is go beyond. Apa dah? Go beyond. So that's why we have to be ready to face the situation. Kita kena siap dalam segala juga ilmu untuk memperbaiki diri kita, tempat kerja kita, dan juga bantu orang yang kita sayang. Betul? Okay, good. So, malam ni kita akan share sedikit tentang psikologi. Secara umum, secara sembang santai dah. Kerana apa? Saya yakin that salah satu ilmu dan yang saya share dalam The 5 Pillar of Excellent Safety Practitioner adalah ilmu berkaitan psikologi. Kenapa? Manusia is a creature of psychology. Betul? Manusia bertindak berdasarkan pemikiran. So that's why kita kena faham, tak kira siapa pun. Maybe keluarga kita ke, anak kita ke, staff kita ke, pekerja kita ke, majikan kita ke. So, ia adalah berkaitan dengan how they think. Apa dah? The thinking skill, dia panggil. The thinking needs. So, let us share satu perkara yang trending sekarang ni. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan vaksin. Okay, bagus. So, maybe ada siapa-siapa kat sini yang dah terima vaksin, beritahu anda dah terima ke? Okay, so ada yang bertanya dengan saya, Encik Fakrul, kalau sampai turn saya untuk diberi vaksin, apa? Orang kata pilihan saya. Okay, good. So, first of all, kita kena faham, tuan-tuan. Okay? So, vaksin ni adalah sesuatu, orang kata, yang dicipta oleh manusia untuk, orang kata, membina imunisasi kita. Faham saya? Saya yakin benda tu. Dan kita pun faham, ada berbagai persepsi dalam vaksin ni. Kerana apa? Vaksin juga berkaitan dengan health. Kerana apa? When we talk about occupational health, we talk about occupational safety. So we have to have our freedom of opinion. Saya minta maaf, maybe saya bukan pakar dalam bidang health ni. Tetapi saya nak share dengan anda bagaimana dari segi psikologinya kita kena faham the approach. Okay? So, memang orang akan berfikir, oh vaksin ni okey, boleh beri imunisasi pada kita, kita boleh hindarkan diri daripada kena COVID, dan kemungkinan probability kita untuk dijangkiti COVID akan rendah. Okay? Yang keduanya, ada juga yang kata, orang kata, saya tak perlu ambil. Kerana apa? Benda ni bahaya ataupun benda ni ada kesan-kesan negatif dia. Ada kesan-kesan yang boleh menimbulkan ketidaksihat pada diri. Ada kesan-kesan negatif pada diri contohnya. Ada yang berkata-kata, ini juga adalah agenda berbagai pihak, agenda pihak-pihak tertentu kerana nak implant anything. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin satu perkara, dalam apa-apa dalam dunia ni akan ada dua persepsi. Kita take note benda ni. Kerana apa? Dalam safety and health, benda ni pun apply. Okay, tulis kat sini. Okay, siapa-siapa yang ada kat sini take note benda ni, just sembang santai aja. So kita kena faham this particular concept of thinking secara umum. Dalam apa-apa keadaan pun, apa-apa perkara yang kita bawa pun, especially kalau benda tu baru ataupun benda tu adalah sesuatu yang orang kata asing, okay, dari segi pemikiran ataupun norma hidup. Contohnya macam safety lah. Kita nak suruh orang pakai PPE, benda asing. Sebelum ni dia dah 10 tahun tak pakai PPE pun. Kita nak bawa safety, nak sedarkan keselamatan dalam management. Mereka dah ada company ni dekat 20 tahun kot, tak kisah pun safety. Jadi dia nampak safety and health ni benda yang asing. So that's why saya nak anda faham bagaimana manusia berfikir secara umum. Sama juga dengan kes vaksin ni. So kita kena faham how to manage the perception on the psychology aspect. Okay, boleh? Okay, siapa nak tahu? Tulis kat tu. Saya nak tahu. Saya akan share on the psychology aspect of seeing safety and health ni. Supaya kita bagi contoh senang aja, vaksin ni je. Faham tak? Yang kita akan hadapi satu masa nanti untuk kita decide.
nak kena cocok ke tak nak kena cocok? Okey, boleh? Siapa nak tahu di situ? Saya nak tahu. Dan saya akan share the perception supaya kita boleh faham dan kita boleh gunakan benda tu hari-hari sama dalam perjalanan hidup kita ataupun kita boleh gunakan juga dalam tempat kerja kita. Bila kita nak membuat sesuatu perubahan, kita nak membawa ilmu safety kepada pekerja, kepada majikan, kepada pengurusan. So, kita kena faham this particular situation. Okey, boleh? Okay, siapa nak tahu gitu? Saya nak tahu. Okey, bagus. Sebelum tu kita tengok siapa yang dah ada kat sini. Say hi. Siapa yang dah ada? Say hi, say hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey. First of all, Zu, apa khabar Zu? Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Excellent, excellent. Jacqueline. Jacqueline, apa khabar? Salam excellent. Okey. Selamat bercuti juga. Nas, apa khabar Nas daripada JB? Nazmi Retiar. Bagus tu. Maintain. Excellent. Okey. Bagus. Kita ada Arif. Apa khabar Arif? Sehat Arif? Okey, bagus. Hi Bini. How's your holiday? Recharge bateri sekejap malam ni. Okey, thank you Bini. Yes, okey. Hai Z, apa khabar Z? Suryani, bagus. Dan jangan lupa, sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat orang lain, tolong share dekat grup-grup anda. Tolong share at least 5 grup safety anda. Tolong share kat orang lain supaya orang lain dapat manfaat juga. Jangan kata pakcik tak payung. Benda ni penting Kenapa? Kita deal dengan manusia. Kita deal dengan orang yang dipanggil manusia. So manusia kita kena ilmu psikologi. Ilmu kepala otak dia panggil. Okay, good. Boleh? Okay, siapa yang ada kat ni? Itu Rashan. Excellent. Excellent day, Jacqueline. Okay, bagus. Hai Z, apa khabar? Bagus. Okay. So, kita bagi contoh yang simple aja tentang vaksin. Semua orang akan hadapi vaksin. Okay, pertama sekali, bila kita membawa sesuatu yang baru, contohnya kita dah sibuk dalam keadaan sama juga dalam organisation, maybe organisation tu pernah berlaku kemalangan dan sebagainya, maybe operation pun kelang kabut, maybe housekeeping pun tak okey, dan you datang untuk bawa satu perubahan. Vaksin ni datang untuk bawa sesuatu yang baru dari segi pemikiran. So kita akan jumpa dua orang. Satu orang yang menerima, satu lagi orang yang menolak ataupun rejection. Kita kena faham benda tu. So pertama orang yang menerima, kedua orang yang reject. Dan yang paling best sekali adalah bonus yang ketiga, ni bonus yang ketiga adalah orang yang tak kisah. Okey, kita akan ada benda tu. Satu orang yang terima, kedua orang yang reject, yang maybe go against us psychologically. Ada juga orang yang maybe kat tengah-tengah. Apa orang kata diikutlah, follow je lah, follower je. Faham saya? So that's why we have to understand this. Mana dalam organisation akan ada orang begini. So, bila kita membawa benda yang baru, yang paling penting pertama sekali, prinsip yang pertama, never label any person. Tulis kat situ. Apa dah? Never label or underestimate any person. Kenapa? Bila kita nak menyampaikan sesuatu, kita mesti berfikiran terbuka kepada semua orang. Okay. Sama orang tu terima, sama orang tu reject, tak terima, atau maybe orang tu tak kisah pun. So, tiga-tiga ni kita beranggap baik. So, itu penting untuk kita menyampaikan. Kenapa? Kalau kita nak menyampaikan dengan dah ada persepsi, kita akan orang kata melabelkan orang-orang tu. Itu yang tak best. Kenapa? Bila kita nak menyampaikan sesuatu, kita kena faham apa yang kita nak sampaikan ni adalah hak kepada semua orang. Faham saya? So therefore, we have to understand that. Memang akan ada rejection, tapi the most important part is not for us to demoralize. Kerana kita dah tahu, kita kena faham bila kita dalam hidup ni kita dah tahu sesuatu, kita akan lebih bersedia menghadapinya. Psychologically, when we know something will happen, bila kita tahu sesuatu tu akan berlaku dan sesuatu tu bagaimana nak menghadapi dia, faham saya? Kita akan lebih bersedia dan kita tak akan mudah frustrated. Masalah kita ni, apabila kita terjebak ataupun orang kata caught by surprise. Apa dah? Tulis kat situ. Bila you caught by surprise, then you akan mudah panik dan you akan demoralize. Dan yang paling bahaya sekali, bila you dah caught by surprise, you dah panik. Yang ketiganya, you start to compare. Apa dah? Tulis kat situ, compare. Okay, bila you start compare, orang lain tak macam ni pun, saya je macam ni. Orang lain, nampak? So, bila you compare, then you akan start to demoralize. So, that's why kita kena faham, bila kita nak menyampaikan pada orang lain, akan ada orang yang terima, akan ada orang yang reject,
akan ada orang yang tak kisah. Betul? Tulis kat situ. Okey, bagus tulis kat situ. Soalan anda tahu. So, bila anda tahu ada orang yang macam ni, so anda bersedia dari psikologi untuk menyampaikan dia. Okey, good. Pertama, orang yang menerima. Mudah. Orang yang menerima, anda tinggal dapatkan komitmen dia. Tulis kat situ. Orang yang menerima, dapatkan komitmen. Okey. Pertama, orang yang menerima mudah. Kita dapatkan komitmen dia. Kedua, kita akan educate dia supaya dia boleh bantu untuk menyampaikan benda yang betul. Itu penting juga. Jangan sia-siakan orang yang support kita ni. Maknanya apa? Pertama sekali, kita kena menghargai dia juga. Kerana dia support kita. Nampak? So, we have to understand. Orang yang support kita ni, kita kena hormati dia. Dan kita kena gunakan dia untuk bantu communicate benda tersebut. Yang kedua, orang yang maybe tak kisah. Orang yang tak kisah ni nak buat apa? Orang tak kisah ni lagi bagus sebenarnya. Kerana apa? Orang yang tak kisah ni, dia akan ikut trending, dia akan ikut orang lain. So that's why, bila anda terima orang yang tak kisah ni, tugas anda senang. Anda cuma bagi dia tahu. Bagi dia information, bagi dia maklumat, bagi dia orang kata knowledge. Dan sampai masa nanti, dia akan terpecah pada dua, sama ada dia akan ikut ataupun tidak. Okay? So that's why, untuk orang yang kat tengah-tengah ni, we terus communicate with information. Kita terus bagi dia maklumat. Sampai dia akan make a decision juga akhirnya. We have to understand that. Untuk support atau tidak. Untuk bersetuju ataupun tidak. Faham saya? Itu penting. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang go against us. Orang yang melawan kita. Orang yang maybe tidak bersetuju dengan kita. Orang yang kadang-kadang kemungkinan orang kata fight against us. Okay. So, orang yang macam ni, apa yang kita nak buat? So, kita kena faham bagaimana nak handle orang yang bagaimana ni. Pertama sekali, orang yang macam ni, kita nak faham dari segi psikologi, kita nak kena sabar. Apa dia sabar? Kerana apa? Jangan lawan dia pun. So, be calm, relax. Kerana apa? Bila kita ada api, kita jangan lawan dengan api. Faham maksud saya kan? Bila kita ada api, kita lawan dengan air. Okay, just relax, be calm. Then, apa yang kita kena buat? Kita probe dengan question. Okay, kita probe dengan question. Tanya dia soalan. Betul? Why? Why not? Why like this? Faham saya? You ask question. Kerana apa? Penting untuk orang yang jahil atau orang yang go against ni, discover themselves why they do like that. Kadang-kadang ada sebab dia go against kita. So that's why kita kena faham psychologically manusia against seseorang tu kerana dua perkara. Kerana dua perkara. Apa dia? Dua perkara. Okay. So that's why bila orang go against kita, kita kena tahu macam mana nak handle. Kerana orang yang support dengan orang yang tak kisah yang kita kena bawa ni lebih banyak daripada orang yang go against ni. So that's why kita jangan demoralize dengan sebahagian kecil yang go against us. Kita boleh tumpukan untuk bagi dia tahu, bagi dia faham, bagi dia buat kepada orang yang nak berubah dan juga orang yang tak kisah tadi tu. Kita faham maksud saya kan? So, orang yang against, kita nak buat apa? Okay, nanti kita akan share. Orang yang against ni, kita kena faham. Kenapa dia reject? Kenapa dia tak terima? Okay, so besok kita akan belajar apa sebabnya orang tak terima dan tak ikut apa yang kita sampaikan. Kenapa orang tak ikut apa yang kita bagi tahu? Kenapa orang tak terima apa yang kita bagi tahu? Dan kemungkinan akhirnya dia tak ikut apa yang kita suruh. So ada sebab dia. So that's why psychologically kita kena faham. Oh, dia reject kerana ini. Oh, dia reject kerana this particular part yang ada pada diri dia. So bila kita dah tahu, then kita know how to handle that situation much more better. Hello, boleh? So that's why kita akan face 3 jenis manusia. Orang yang terima, mudah. Dan orang yang maybe tak kisah, lagi mudah. Dan orang yang kisah, dan orang yang terima, dan orang yang kisah ni senang je. Kita bagi dia faham, bagi dia tahu, bagi dia faham, bagi dia buat. Straightforward. Tapi mereka yang go against ni,
Kita kena tanya dia dan kita kena faham dia apa sebabnya rejection tu berlaku. Kalau boleh. Dan bila kita tahu apa rejection tu berlaku, so kita boleh strategi kita punya approach on how to connect with them. How to control them. Kenapa? Manusia, human is a creature of psychology. Manusia adalah makhluk yang berkait rapat dengan psikologi. Once kita tahu how to control the psychology, then we can influence them in much more better way. Okay, siapa nak tahu dua perkara tu? Siapa nak tahu? Bukan dua perkara extra saya akan bagi besok. Why people reject? Why people don't want to follow what we say? Why people don't want to do what we want to say? Dan maybe why people go against us. Okay, siapa nak tahu? Begitu saya nak. Okay, good. So besok kita akan belajar sedikit bagaimana nak handle rejection. Apa sebab-sebabnya orang reject? Kenapa sebabnya setengah-setengah manusia tak boleh nak menerima kenyataan? Kenapa setengah-setengah manusia tu berlawan ataupun melawan apa yang kita cakap? Psychologically. So therefore kita boleh apa? Try and adjust untuk jadikan dia lebih baik. Apa dia? Try and adjust. Okay? So bagus? Okay, siapa yang kita ada kena? Okay, bagus. Api BS air. Bagus, Rashan. Okay. So besok kita akan belajar bagaimana, kenapa sebab dia orang tak terima. Boleh? Why people don't follow what we say? Why people go against us? Why people don't do what being told? Okay, boleh? Besok kita belajar benda tu. Saya akan share sedikit. Dan bila kita faham benda tu, kita boleh handle dengan lebih baik. Dan kita boleh adjust supaya apa yang kita nak lakukan perubahan lebih baik dalam organisasi kita. Kerana apa? Yes, pada akhirnya kita akan decide sama ada kita nak ada vaksin atau tidak. Kita yang decide sama ada kita nak dibenarkan menyocok ataupun tidak. Maksud saya kan? So akhirnya kita kena faham itu adalah keputusan individu. Okay. Tapi yang pentingnya tugas kita untuk menyampaikan. Menyampaikan dengan lebih baik, menyampaikan dengan impact dan menyampaikan dengan menggunakan ilmu psikologi. On that part. Dan akan ada setengah-setengah yang go against us. Is okay. Kita faham kenapa sebabnya mereka go against us. Kenapa mereka tak follow. Dan bila kita faham, dan kita boleh strategikan benda yang betul. Strategikan perkara yang lebih tepat untuk mereka. Walaupun mereka management ke top management, we know how to handle them much more better. Kerana apa? Kita ada ilmu berkaitan dengan psikologi. Okay? So bagus. So esok kita akan belajar apa sebab orang reject. Apa sebab orang tak follow cakap kita. Apa sebab setengah-setengah orang tidak mahu untuk berubah, tidak mahu ikut kata-kata yang seterusnya. Okay? So, temuin saya malam besok insyaAllah. Pukul 9.30, masa yang sama kita share lagi. Okay? So, thank you very much for to be here. Stay safe, stay healthy, stay excellent. Okay? Okay, bye.